Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Alhamdulillah. InsyaAllah hari ini kita sambung kita punya program membudayakan Al-Quran. Baik, hari ini program membudayakan Al-Quran kita akan membaca surah At-Taubah ayat 60 sampai ayat 64. Okey, dua muka surat lebih satu muka surat lah. Baik, boleh saya mulakan bacaan? Nanti diikuti oleh Ustaz Syaril lah ya, nampak ya. Okey. Okey, Tuhan. Selamat pagi, jujur. Alright. Baik. Saya akan bacakan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ustaz tak paparkan ayat Al-Quran, Ustaz. Oh, sorry, sorry. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم فأن
له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Syahril. Kemudian volunteer untuk baca terjemahan. Ada volunteer nak baca terjemahan ni? Hai, takkan tak ada ni. Dah hampir pupus ni. Okey, bolehlah Ustaz Syahril boleh bacakan terjemahan? Boleh, tak ada masalah, Ustaz. Sesungguhnya sedekah-sedekah zakat itu hanyalah orang-orang fakir dan orang-orang miskin dan amil-amil yang mengurusnya dan orang-orang muallaf yang dijinakkan hatinya dan untuk hamba-hamba yang hendak memerdekakan dirinya dan orang-orang yang berhutang dan untuk dibelanjakan pada jalan Allah dan orang-orang musafir yang keputusan dalam perjalanan. Ketetapan hukum yang demikian itu ialah sebagai satu ketetapan yang datangnya dari Allah. Dan ingatlah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dan di antara mereka iaitu yang munafik itu, ada orang-orang yang menyakiti Nabi sambil mereka berkata bahawa dia iaitu Nabi Muhammad orang yang suka mendengar iaitu dan percaya pada apa yang didengarnya. Katakanlah dia mendengar dan percaya apa yang baik bagi kamu. Ia beriman kepada Allah dan percaya kepada orang mukmin dan ia pula menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah itu, bagi mereka azab siksa yang tidak terperi sakitnya. Mereka bersumpah kepada kamu dengan nama Allah untuk mendapat keridaan kamu. Padahal Allah dan Rasulnya jualah yang lebih berhak mereka mendapatkan keridaannya, jika betul mereka orang-orang yang beriman. Tidakkah mereka mengetahui bahawa sesiapa yang menentang perintah-perintah Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya adalah baginya neraka Jahannam serta ia kekal di dalamnya. Balasan yang demikian adalah kehinaan yang besar. Orang-orang munafik itu takut kalau diturunkan satu surah Al-Quran yang menerangkan kepada mereka dan kepada ramai akan apa yang ada dalam hati mereka, iaitu dari kekufuran. Katakanlah, wahai Muhammad, ejik-ejiklah seberapa yang kamu suka. Sesungguhnya Allah akan mendedahkan apa yang kamu takut, iaitu terdedah untuk pengetahuan ramai. Sadaqallahul Azim. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Syahril. Baik, hari ini kita akan membincangkanlah topik berkaitan tentang zakat.
zakat asnaf. Ada nanti mungkin insya-Allah lepas ni kita bawa topik Isra Mi'raj lah memandangkan kita bulan Rajab. Baik. Ayat yang ini, kalau kita tengok ayat ke-60 ini, Allah telah secara detail menerangkan siapa yang layak digelar sebagai asnaf atau penerima-penerima zakat. Jadi sebelum anda nak bayar zakat kan, anda perlu tahu 8 golongan ini yang layak menerima zakat. Okey? Iaitu yang pertama, orang-orang fakir. Okey? Orang-orang fakir. Innama sadaqatu lil fuqara, orang-orang fakir. Jamak fuqara. Okey. Wal masakin, orang-orang miskin. Okey, nanti akan ada yang tanya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, apakah beza fakir dan orang miskin? Baik. Okey, nanti kita akan tengok satu persatu. Kemudian yang ketiga, amil-amil yang menguruskannya. Maknanya amil yang mengutip zakat. Yang mengutipnya, okey. Orang-orang mu'allaf yang dijinakkan hatinya. Baik, orang-orang mu'allaf. Dan untuk hamba-hamba yang hendak memerdekakan dirinya. Okey. Hamba-hamba yang hendak memerdekakan dirinya. Okey. Kemudian dan orang-orang yang berhutang. Okey. Ini ke berapa dah ni? Ketujuh. Atau ke-6. Dan untuk dibelanjakan pada jalan Allah fi sabilillah, dan orang-orang yang musafir terputus bekalannya sewaktu dalam perjalanan. Inilah 8 golongan asnaf. Okey. Dalam ayat Al-Quran. Kalau kita tengok dalam ayat Al-Quran ni, okey, yang inilah fuqara, masakin, amilin 'alaiha, wal mu'allafati qulubuhum, wa fir riqab, wal gharimin, wa fi sabilillah, wa ibni sabil. Maknanya kat sini fuqara, fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab ni apa? Riqab ni orang yang berhutang. Dia nak hamba yang nak bebaskan diri. Riqab. Gharimin ialah orang-orang yang berhutang. Fisabilillah ialah orang yang di jalan Allah. Dan juga wabni sabil. Orang yang dalam perjalanan dan biasanya terputus. Okey, kalau kita nak tengok orang kata apa, apakah definisi dia? Okey, definisi. Okey, secara umumnya kita berbalik kepada pentadbiran ataupun pengurusan agama Islam khususnya di negara kita di Malaysia. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok dalam segi pentadbiran negara kita, dalam negara kita, hal ehwal berkaitan tentang zakat maupun agama Islam itu sendiri adalah dalam bidang kuasa kerajaan negeri. Jadi kerajaan negeri lah yang akan mempunyai kuasa untuk menentukan siapakah fuqara dalam definisinya yang tersendiri. Mungkin ada yang ada negeri berbeza pandangan mereka terhadap mereka punya pandangan terhadap fuqara wal masakin. Sebab apa? Setiap negeri dia ada bidang kuasanya berbeza-beza. Okey, sebagai contoh, mungkin di Johor maksudnya definisinya macam ini. Tetapi di Pahang lain sebab ijtihadnya berbeza. Okey, sebagai contoh yang lain dulu saya tengok kalau di Kedah kan, zakat di Kedah sebagai contoh, zakat di Kedah dia punya detailnya tentang zakat berkaitan tentang padi, tanaman, zakat tanaman. Detail dia punya penceritaannya sebab di Kedah ada banyak sawah-sawah padi, tapi di Johor ni tak adalah banyak. Rasanya dekat kawasan mana banyak sawah padi? Saya rasa Aitam ada. Aitam. Saya rasa kalau daerah saya tinggal ni, saya Separenggam ni macam tak pernah jumpa lah sawah. Sawit banyak lah. Okay. Alright. Rompin. Rompin belah-belah Mersing Rompin. Alright. Itu antara contoh-contoh lah. Dan banyak kalau kita, maknanya setiap negeri ni dia mempunyai ijtihad dia yang tersendiri terhadap definisi. Jadi kalau tanya saya kan, bagaimana, apakah definisi fuqara? Okey, baik. Kalau gitu saya nak tunjukkan definisi fuqara dalam di negara kita ialah di negeri kita ialah di Johor. Okey, saya tunjukkan contoh di negeri Johor. Baik. Ini adalah
takrif asnaf di negeri Johor. Alright, takrif asnaf di negeri Johor. Apakah yang dimaksudkan dengan fakir? Pernah tengok tak? Pernah masuk tak website MyInch ni? Siapa pernah masuk? Siapa pernah usah-usah kan? Usah-usah masuk takrif zakat, takrif asnaf ni apa? Okay, bukan semudah-mudahnya untuk kita, orang kata apa? Orang kata apa? Untuk kita, saya nak bayar zakat dekat ahli keluarga saya. Sebab dia miskin. Tidak bukan definisi miskin itu, bukan maksudnya definisi miskin tu kita yang tentukan. Tetapi negeri yang kita tinggal tu yang tentukan. Dia sebab kalau orang katakan apakah hukum kita bayar zakat ni direct kepada asnaf. Okey, satu, saya tak boleh keluarkan hukum macam biasalah, saya takkan keluarkan hukum. Tetapi satu persoalan saya ialah bagaimana kita untuk menilai seseorang itu dikira sebagai asnaf. Adakah dia layak atau tidak? Kalau kita bayar zakat tetapi bukan kepada asnaf, maknanya zakat kita, dia telah sampai zakat, dia sampai sedekah. Jadi berbaliklah, kalau kalau ni kita bayarlah macam di UTM, macam kita di UTM bayarlah melalui zakat, melalui Pusat Islam UTM akan disalurkan kepada pelajar-pelajar. Tetapi sekiranya pendengar ini adalah di luar daripada UTM, bayarlah di pusat-pusat zakat yang ada di negeri ataupun di tempat anda. Okey, contohnya di Johor, yang menguruskan zakat ialah Majlis Agama Islam Negeri Johor. Okey, kalau kita tengok contoh yang lain, Lembaga Zakat Selangor. Okey, LZS. Okey, kalau anda berada di Selangor, anda boleh tengok di Lembaga Zakat Selangor. Okey, anda boleh tengok di mana boleh dibayar. Okey. Alright. Baik, kita pergi ke takrif miskin. Fakir. Fakir ialah seseorang yang tidak mempunyai harta dan usaha pekerjaan yang memboleh memenuhi keperluan asas dururiyat bagi dirinya dan tanggungan di bawahnya, bukan keperluan tambahan, hajiat, dan bukan keperluan kemewahan. Termasuk juga mereka yang tak ada usaha dengan sebab penyakit. Okey, contoh seseorang yang memerlukan RM300 sebulan tapi memperolehi tidak sampai 50% pun dari Okey, dengar tak suara saya? Tadi macam terputus kejap lah. Okey, dah dengar Ustaz. Tadi di Ah, sini. Tadi disconnect kan? Saya pun tak perasan. Internet saya tiba-tiba putus. Okey. Alright. Okey. Ni contoh di Selangor lah. Tapi kita ikutlah negeri kita kan. Okey. Contohnya fakir. Miskin pula. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan miskin? Okey, miskin ialah seorang yang mempunyai pekerjaan, hasil usaha hanya memenuhi sebahagian keperluan asasi. Dururiyat Okey, dururiyat tetapi tidak mencukupi untuk dirinya dan orang di tanggungannya. Bagi contoh, seseorang memerlukan RM300 tapi hanya memperolehi sebahagian 50. Okey. Tetapi atau lebih tetapi tidak sampai memenuhi keperluan asasi. Okey, mungkin tadi dia ni 300 untuk dia hidup. Okey, fakir.
Tetapi dia tak sampai pun, yang ada kat dia tu ada 130 sahaja. Itu dikira sebagai fakir. Okey, fakir. Alright. Kemudian dia ada RM300, dia punya nak hidup RM300 tapi dia ada 180. Yang ni dikira sebagai miskin. Okey. Alright. Bukannya tafsiran ni kita yang tetapkan ini kita kena merujuklah kepada majlis ataupun kita call lah mereka sendiri, kita tanya tentang bagaimana, apakah yang dimaksudkan. Okey, macam ni. Fakir dan miskin. Sama juga lah. Saya tengok kat sini sama juga hampir samalah maksud dia. Kalau di negeri Selangor, negeri lain mungkin berbeza ya. Okey, apakah dimaksudkan dengan amil? Bukan amil Amil, alif Amil ialah individu, institusi yang terlibat secara langsung dalam institusi zakat sama ada mengurus dan takbir hal ehwal pungutan, pengagihan dan mengawasi urusan kewangan zakat. Jadi daripada zakat yang anda bayar itu ada bahagian untuk amil ataupun majlis itu sendirilah. Sebab mereka bertanggungjawab. Bertanggungjawab. Okey, mungkinlah anda dengar kan di luar sana kan. Okey, majlis ni tidak apa, nak minta bantuan susah. Okey, nak minta bantuan susah. Ini semua nak songlap duit Jadi di kesempatan ini saya meminta tuan-tuan untuk tabayun dulu. Okey kita apa yang saya melihatlah sepanjang saya berurusan kita memang susah sikit nak minta duit zakat. Sebab apa? Sebab duit zakat ialah duit amanah daripada orang Islam. Okey. Dan amil ataupun majlis agama Islam negeri bertanggungjawab. Jadi nak tak nak kena pastikan orang yang menerima itu layak. Orang tu betul-betul layak. Okey, nanti kan takutlah nanti bukan takutlah Bagi asnaf tapi rumah ada Astro, channel full pula tu, ada internet high speed pula kan. Jadi sedangkan dia tak layak pun untuk dikatakan sebagai asnaf. Tapi itulah kan macam baru-baru ni kan. Kita hantar bantuan ke sebuah rumah. Yang hantar bantuan tu naik Viva aje. Tapi penerima bantuan tu naik Velfire. Macam mana? Itu ataupun ada juga saya pernah pergi taklimat lah daripada Mak dia kata dia bagi bantuan tapi masalahnya ialah bantuan tu bila sampai ke Afnaf, dikatakan Afnaf lah tapi isap rokok pula kan. Rokok boleh beli kan, makanan tak boleh beli, sedangkan rokok itu bukannya satu keperluan hajiat daruriat. Jadi nak tak nak Majlis Agama Islam bertanggungjawab untuk menyiasat, untuk memastikan orang itu, individu tersebut adalah benar-benar orang yang layak menerima zakat. Ada juga dibagi zakat untuk belajar. Last-last digunakan duit zakat untuk belajar tu untuk guna untuk keperluan yang lain. Alright. Okey, itu berkaitan tentang amin. Ada juga berkaitan tentang mu'alaf. Mereka yang hatinya berjinak-jinak dengan agama Islam dan mendapat hidayah mengenal hati Islam supaya mereka merasakan tempat bergantung bagi menghadapi cabaran yang mendatang. Ya, ini antara contoh kita banyak sekolah-sekolah sekolah-sekolah persatuan-persatuan yang memerlukan kan. Okey. Sebenarnya kalau kita minta duit zakat, dia agak susah sikit. Sebab zakat ni dia merujuk kepada dia nak hanya layak yang menerima ialah asnaf. Ramai yang kata, oh susah nak minta zakat. Sebenarnya anda boleh minta duit sumbangan yang lain. Iaitu duit daripada Baitul Mal. Baitul Mal. Ramai yang terlepas pandang kat sini mungkin kita sesak kan. Okey, tetapi kita bukan dalam kategori asnaf. Okey, macam nak minta bantuan untuk perubatan kan. Kita sebenarnya boleh minta tau. Baitul Mal ni. Baitul Mal walaupun tidaklah sekaya zakat. Okey, Baitul Mal ni dia ada duit wang tak patuh syariah kat sini, sedekah orang ramai kat sini, harta pusaka semua kat sini. Alright? Jadi walaupun dia tak adalah sekaya zakat, tetapi boleh juga kita minta bantuan daripada Baitul Mal. Alright. Alright, macam bila sebut tentang mu'alaf ni kan saya pernah tengok tau satu cerita tau. Saya cerita dia tu, cerita dia tentang di Malaysia, tetapi ceritanya di Malaysia, tetapi latar belakang cerita tu sangat menarik sebab dia ni seorang Muslim tapi tak menggambarkan Muslim, dia berkahwin dengan seorang Cina yang bukan Islam. Okey, jadi orang Cina tu, alright, nanti saya jawab Ustaz Syaril. Alright, cerita yang saya nak cerita tentang mu'alaf tu, mu'alaf kan. Mu'alaf
dia bukan, dia tajuk dia bukan cerita dia mualaf. Tapi dia kisahnya seorang lelaki Melayu Islam, dia nak kahwin dengan Cina yang bukan Islam. Jadi Cina bukan Islam ni dia dah masuk Islam, tapi dia tapi dia orang belum kahwin lagi tau. Tapi dia dah duduk serumah lah. Tapi yang menariknya ada satu dialog yang dicakapkan dalam filem tu, dia kata baguslah pusat zakat ni bagi apa tau, bagi bantuan dalam bentuk sejadah, telekung kepada Cina yang nak masuk Islam ni. Walaupun dia orang dah duduk satu rumah tapi belum kahwin. Sebab apa tau? Dalam ayat dalam cerita tu juga dia cerita tentang lelaki tu, dia kata apalah Islam-Islam ni kan, azan waktu pagi kacau nak tidur. Tapi yang menariknya Cina tu yang mempertahankan, dia kata saya ni hidup dalam perkampungan orang Islam dah lama. Jadi bila azan pagi itu adalah tanda kami perlu bangun. Itu bukannya orang kata apa, mengganggu anda tidur, tapi sepatutnya anda bangun kena pagi, kena bangun tidur. Itu dia punya ceritanya kan. Best cerita dia. Kalau boleh tengok, tajuk cerita dia ialah, filem dia ialah, nama dia Cuak. Filem Cuak nama dia. Cuak. Sebab apa lelaki ni cuak nak kahwin dengan perempuan tu. Tapi dia ada dialog tu yang menyebabkan sampai sekarang ni saya ingat. Okey. Baik, Ghorim. Okey, golongan yang berhutang untuk memenuhi keperluan asas diri, keluarga, tanggungjawab dan masyarakat, dan memerlukan penyelesaian segera selaras dengan hukum syarak. Okey, contohnya macam kalau kita macam ni berhutang untuk keperluan diri asas tau. Okey. Bukan kita nak keperluan kita berhutang nak beli kereta kan. Kita dah tak boleh nak bayar, kita minta duit zakat. Okey, kita hutang kereta bukan keperluan diri kereta tu tak dia dikira sebagai, kalau tanya saya, beli kereta itu ialah hajiat, bukannya dururiat. Dururiat macam makan, pakaian, okey. Kenderaan itu kita mesti ada alternatif. Kita boleh naik bas kan, ataupun itulah, kita boleh naik Grab, tapi naik Grab hari-hari bengkok pula kan. Naik motor kan. Okey. Alright, mengikutlah orang kata apa, ukur baju badan sendiri. Alright. Tak ada free cop, ialah orang yang dimiliki oleh tuannya, hamba lah sebenarnya, hamba. Tapi ada juga yang tak silap saya, ada negeri dalam kes prostitute, okey. Dia nak bebas daripada bapa ayam ataupun ibu ayam dia. Jadi dia minta dengan zakat untuk bayar, untuk tebus diri dia. Tapi pusat zakat tersebut menerima dan bayar kepada ibu ayam tu untuk melepaskan dia. Alhamdulillah dia dah lepas daripada aktiviti yang tidak memoral tu. Okey, kemudian dia memulakan hidup baru lah. Okey, alhamdulillah kan. Kita jangan kata dia ni jahat apa pun, tapi kita perlu jaga dia supaya dia tidak kembali lah. Okey, kemudian orang yang terputus bekalan. Okey, contohnya kita bermusafir. Okey, kita bermusafir pergi ke Kelantan, tiba-tiba beg duit hilang. Na'udzubillah kan. Okey, tuan-tuan, kita sebenarnya boleh minta duit zakat di Kelantan tu lah. Okey, sekiranya dia orang kata ini masuk dalam kategori Ibnu Sabil, terputus bekalannya, kita boleh minta duit zakat. Baik, inilah yang terakhir, soalan yang diajukan oleh Ustaz Syahril. Ta'rif fi sabilillah, mereka berjuang, berusaha mempertahan dan meningkatkan penghayatan dan syiar Islam. Jadi orang yang menuntut ilmu, bolehkah kita dikategorikan di bawah Ibnu Sabil? Ibnu Sabil untuk berjalan. Untuk berjalan Ustaz, tapi kalau Ana nak ya. apa tu, nak relate sikit dengan contoh kan Ustaz kan, Mhm. student-student yang belajar di luar negara misalnya, contoh di Mesir ke di Jordan ke kan, mereka Aha. mereka akan memohon zakat. Dan Ya. kita layak memohon zakat because apabila mereka berada di luar negara, mereka juga merupakan golongan yang terputus bekalan ataupun perbelanjaan lah. Bagi yang Mhm. ada penaja tu mungkin tak ada masalah. Sebaliknya yang tidak ada penaja. Pernah berlaku Ustaz, Mhm. satu ketika Ana relatekan dengan Majlis Agama Islam Johor lah. Yang Okay. mana zakat tidak diberikan kepada pelajar-pelajar di Jordan. Alasannya ialah mereka mendahulukan pelajar-pelajar yang berada di Mesir kerana perbelanjaannya lebih murah. Jadi itu merupakan tanda tanya lah, sebab yang di Jordan tu kalau nak ikutkan sepatutnya kalau dah diberikan di Mesir, di Jordan pun iyalah kan, sebab di Jordan dia punya cost of living lebih tinggi.
Itu antara senario yang berlaku lah. So boleh tak Ustaz berikan sedikit pandangan ke? Terima kasih Ustaz. Okey, ini pengalaman diri nampaknya ni. Okeylah. Sebenarnya benda ni pun berlaku di Negeri Sembilan lah, sebab saya Negeri Sembilan kan. Kawan-kawan ramai pergi Mesir, pergi Jordan kan. Dia orang kata Mesir, pelajar-pelajar Mesir ni lagi loaded lah berbanding dengan pelajar Jordan kan. Sebab Jordan lagi mahal cost of living dia, betul eh? Ya Jadi betul. Mm-mm. jadi majlis kebanyakannya dia tak nak menghantar pun pelajar ke Jordan jangan marah Ustaz Syaril dia tak nak menghantar pun ke Jordan sebab dia kata dia dah mahal. Tapi ada juga yang berkeras dia nak pergi ke Jordan kan. Tapi tak apalah. Tapi masalah kalau pergi ke Mesir ni pula, pelajar-pelajar Mesir ni, bukanlah saya nak kutuk pelajar-pelajar Mesir, tapi bukanlah kutuk sebenarnya. Tapi kita sama-samalah mengingati kan, supaya kalau pergi ke Mesir tu, pergilah belajar dengan sebenar-benar belajarnya. Jangan pergi daftar diri terus pergi ke UK kan, kerja kan. Alright. Sebenarnya saya pun tak pasti tahu dan tentang mengapa dibagi keutamaan kepada pelajar-pelajar Mesir ni. Sebab saya rasa isu ni pun berlaku di Negeri Sembilan. Sebab dia utamakan pelajar-pelajar Mesir. Sebab dia kata Jordan, orang kata apa, yelah, kita pun mungkin lah tak puas hati dengan majlis agama kan. Sebab kenapa ke Jordan tak support kan, ke Mesir di support kan. Saya pun tak ada jawapan sebenarnya. Okey, tak ada jawapan. Tapi kebanyakan memanglah itu antara pengorbanan lah. Tapi saya tak pasti tahu. Mungkin kalau kita macam kita belajar di Jordan, kita boleh minta ke tak dengan zakat di sana lah. Saya tak pastilah. Tapi mungkinlah kita boleh, jika lepas ni kan ada apa, ada kesempatan ataupun ada, orang kata apa, bolehlah, apa macam ni kalau anda lepas ni ada saudara mara, bukan saudara mara anda, apa, contoh lepas ni ada anak kan yang boleh mengubah benda ni kan, bekerja di pusat zakat kan, kita samalah kita revise balik kan. Tapi kalau dah diputuskan di MAIJ, kita terimalah kan, sebab mereka lebih berautoriti untuk untuk mengeluarkan isu ataupun fakta ataupun fatwa berkaitan tentang siapa yang layak menjadi asnaf tu. Sebab saya rasa kalau mungkinlah dia tak kata macam apa, terputus perjalanan, rasanya sepatutnya boleh dapat, tapi yelah Isunya macam isunya ialah katanya lah, saya pun tak tahulah sejauh Mesir mana tu, kesahihannya. Mesir. Isunya disebabkan oleh zakat di Mesir ni cuma 3,000 sahaja. Kalau kat Jordan ni tak boleh, dia perlu tidak boleh setara lah, maksudnya sebab cost of living lebih higher. So itu antara justifikasi mereka lah. Saya tak pastilah soal duit tu ke mana, tapi soal kelayakan tu dah ada kan. Sebaliknya apabila dah layak tetapi tidak diberikan, so itu antara perkara yang menjadi tanda tanya lah, memandangkan ia telah pun diterjemahkan dalam definisi-definisi inilah kan Ustaz kan. Tak ada Betul, betul. sabil kan. Jadi itu antara isu yang berlarutan lah Ustaz. Mungkin Ustaz Syaril kena pergi ke MAIJ kan, pergi protes, protes. Kena bawa spanduk Ustaz. Panduk kan, mungkinlah kan, eloknya, yelah kita pun tahu kan. Tapi kan takut pula kan, apa, Jordan macam saya kan, saya tak belajar luar negara kan. Tiba-tiba saya nak tuntut tu kemain susah tau di negeri saya kan. Sebab saya bukan belajar Timur Tengah semua kan. Waktu saya nak minta tu dia kata alah belajar Malaysia. PTPTN kan ada. Saya pun macam okey tak dapat. Ah, tapi tak apalah. Redha lah kan. Saya pun kerja sampingan, macam-macam kerja saya buat. Okey. Tapi macam tu lah, kalau boleh Ustaz Syaril and team lah kan, boleh lah pergi ke, sebenarnya kan kalau inilah tanya pandangan saya kan, kalau kita bertindak sebagai seorang individu, susah tau kita nak pergi jauh. Jadi kalau kita bergerak menggunakan persatuan kan, mungkin Ustaz Syaril ada Persatuan Anak Johor Jordan. Persatuan Anak Johor Jordan, PAJJ. PAJJ. Persatuan Anak Johor Jordan. Sebenarnya contohlah kan. Sebenarnya kalau kita fight menggunakan persatuan, kita lebih kuat. Sebab kita bergerak under persatuan yang berdaftar lah. Bukan persatuan yang illegal. Kalau kita bertindak menggunakan persatuan, kita lebih, orang kata apa, dipandang lah. Jadi mungkin saya, kalau jika lah kan, ada Ustaz Syaril, ada junior-junior kan,
Kalau boleh fight, kita fight lah menggunakan persatuan. Tapi jangan fight tu kita kata apa majlis, kita tak boleh kata majlis ni korup ke apa, tak boleh. Ataupun tidak adil kita kata cubalah kita berbincanglah, berdiskusi. Jangan kita orang kata apa kita sendiri yang meruntuhkan MAIJ tu ataupun majlis tu. Okey, kita kalau mungkin kita tak puas hati dengan MAIJ ataupun mana-mana majlis agama Islam, okey, kita datang dengan persatuan untuk kita menyatakan apa yang kita mahu, meminta bantuan. Okey, boleh Ustaz Syaril Boleh Ustaz, boleh Ustaz. Ustaz Syaril tak puas hati dengan saya tak kan? Jazakallah. Boleh Ustaz. Saya bukannya under MAIJ kan. Tapi sebenarnya saya melihat tau kerja-kerja kawan saya ada dekat Pusat Zakat Pontian. Bagus dia kerja. Dia kata aku ni kan. Orang kata pusat zakat ni tak buat kerja lah, itulah, inilah kan. Sekarang ni ada lah karikatur yang menggambarkan, ingat tak yang macam seorang ni kaunter zakat, seorang ni ibu susah. Okey. Sebenarnya zakat kita wajib bayar kepada amil, tapi kita bayarlah juga kita sedekahlah kepada ibu yang susah tu kan. Jangan kita terlalu orang kata apa bukan mengkritik tau. Kita boleh menambah baik kan. Kita perlu menambah baik kan. Tapi kalau kita macam menghentam-hentam kan. Kesian tau. Bukan kesian Bukan kesian sebenarnya. Orang kata apa? Kita menghentam-hentam je pusat zakat. Tapi solusi kita tak ada kan. Apa benda solusi yang kita buat kan. Ataupun kita hentam tanpa kita melalui prosedur yang sepatutnya. Okey, kalau tak kita email dia. Kita buat diskusi, kita meeting dengan CEO dia kan sebagai contohnya kan. Kita bergerak melalui persatuan ke persatuan bapa-bapa tunggal kan contoh kan. Yang memerlukan bantuan zakat kita bergerak melalui persatuan sebab itu lebih mudah lah. Okey. Kalau sekarang ni pun kalau kita tengok balik pada cerita kawan saya kat Pontian tadi tu lah. Dia kat Pontian dia kata dia hari Minggu kadang-kadang dia kena kerja sebab di Pontian hanya 2 orang je pegawai zakat dia yang menguruskan asnaf, 2 orang untuk cover daerah Pontian tu. Dia kata tenaga kerja tak ramai kan. Tenaga kerja tak ramai. Tapi kalau nak ambil tenaga kerja lebih, tak kelebihan pula kan. Tapi nak tak nak dia terpaksa bekerja lah. Bagi cari. Dia sendiri dia kata dia cari. Pergi ke kampung-kampung cari asnaf. Tetapi kadang-kadang orang ni dikatakan sebagai asnaf. Susah. Tapi isap rokok. Kalau ikutkan, saya pergi waktu bengkel. Bengkel yang dengan MAIJ tu dia kata kan. Memang salah satu syaratnya tidak boleh isap rokok. Sebagai seorang penerima zakat. Ini pakai isap rokok kan. Tiba-tiba rumah bagi nak roboh. Memang dia miskin, isap rokok pula kan. Jadi itulah menyebabkan antara orang kata itulah menyebabkan dia tak dapat. Tapi dia kata pusat zakat kejam, dia pun belasah menggunakan media sosial untuk pusat zakat kan. Sebenarnya tu yang saya kata tu, kita perlu orang kata apa dengar dua cerita lah kan. Dua cerita. Jangan kita dengar sebelah pihak kan. Itu sajalah. Okey, ada apa soalan? Susah pula bab zakat ni. Lepas ni kita kena cerita balik kisah para nabi lah. Tak ada orang tanya. Okey, kalau nak tanya, tanya je ya. Alright. Ada apa-apa soalan? Sebelum kita akhiri. Gelak Ustaz Syaril. Okey lepas ni saya cuba cover topik-topik yang lain lah. Mungkin lepas ni kita buat cerita tentang apa saya pun tak tahulah. Isra Mi'raj ni saya cari buku tak ada lah yang menarik perhatian saya. Okey. Alright. Ada apa lagi? Okey. Jadi tak ada soalan. Terima kasih saya ucapkan kepada F yang 44. Oh tadi 9 orang. Tanpa saya sedar telah naik kepada 39 orang. Okey, jangan lupa isi kehadiran untuk dapatkan mata CPD. Jadi kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Alhamdulillah dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Jangan lupa kalau ada kesempatan tengok Libri Libri punya